Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Suhail Najimin agar kita akan mendapat info-info banyak berkaitan dengan adab, sosial dan pembinaan diri kita lah, insyaallah. Saya teruskan lagi, saya sambung lagi tentang bahaya rasuah ini. Yaitu adab yang ditekankan di sini adalah adab tentang amanah. Kan amanah ialah suatu perkara yang satu adab yang menyebabkan orang lain yakin dengan kita. Kalau kita amanah, orang lain yakinlah dengan kita ni. Kan kemudian bukan tak yakin, dia percaya 100% dengan kita. Bila kita memegang jawatan, kita seorang yang alamin, insya-Allah. Dan orang-orang yang berjaya sebagai orang yang alamin ini adalah Rasulullah SAW lah. Diajar telah dilatih sudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan contohnya kalau amanah ini berkaitan dengan rasuah. Mana yang tidak mengamalkan yang tidak patuh kepada amanah ini dan mengamalkan rasuah ini, implikasi kepada diri, masyarakat dan negara. Jadi ada implikasi dia tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, bagaimanakah kita hendak menangani masalah rasuah ini? Macam mana kerajaan nak buat? Kerajaan sudah buat kan? Yaitu kerajaan di Malaysia ini, kerajaan telah menggubal satu akta pencegahan rasuah pada tahun 1997. Dia daftar tuan-tuan. Yang kedua, pengetuasan akta rahsia rasmi 1971. Itu adalah akta rasmi. Tidak boleh ubah. Dia boleh tambah baik kan? Yang ketiga adalah mewajibkan semua kaki tangan awam menandatangani borang aku janji. Orang-orang yang kerja dengan jabatan kerajaan ini sudah, dia tidak boleh rasuah dan sebagainya lah. Apa isi dia? Kena taat. Taat kepada arahan-arahan semasa. Yang keempat, pengisytiharan muflis melalui kuasa mahkamah kepada individu yang didapati menerima rasuah. Muflis terus. Yang kelima adalah penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tugas-tugas SPRM Suruhanjaya. Suruhanjaya ini dia punya tugas besarlah. Dia supaya mencegah perbuatan rasuah ini. Nauzubillah. Rasuah ini kata Rasulullah SAW, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Perasuah, orang yang memberi suapan kan, dan juga orang yang menerima suapan ini, yang ar-rashi wal murtashi dan orang yang menerima rasuah ini, kedua-duanya berada di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Memang layaklah kepada mereka kedua ini ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di muka bumi ini pun sudah ada mahkamah untuk melarang menghukum mereka yang merasuah ini. Dan tuan-tuan dari aspek pendidikan lah. Pendidikan tentang amalan rasuah ini supaya dibenci. Kita wajib benci amalan rasuah ini. Allah pun benci. Allah tidak suka orang yang mengamalkan rasuah ini. Manusia pun tidak mau. Kalau hewan pun belum cakap tidak mau tu. Pendidikan dari sudut aspek pendidikan lah. Yang mana dia menjalankan kempen bersih, cakap dan amanah, BCA itu. Bersih, cakap, amanah. Bagaimana itu bersih, bagaimana cakap, bagaimana itu amanah. Salah satunya adalah meninggalkan perbuatan rasuah ini. Yang kedua adalah menerapkan nilai murni dalam amalan mata pelajaran. Dan seperti pendidikan Islam, dalam pendidikan Islam, anak-anak Islam, anak-anak kita yang dalam agama yang belajar tentang agama Islam ini, kita terapkan mereka tentang pertama kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan bahawa Allah itu ada. Jangan buat dosa, buat pahala. Banyaklah. Kemudian yang ketujuhnya, kita terapkan mereka dengan adab-adab yang mulia, amanah, jujur, ikut macam Rasulullah SAW lah. Apalagi bijaksana. Kita kena ada toleransi, tolong-menolong, kerjasama, jauhi segala perkara-perkara yang tidak baik ini. Begitu juga dengan pendidikan sivik dan juga kewarganegaraan. Dalam pendidikan sivik, tuan-tuan dan puan, kita telah diajar bagaimana kita ini sebagai rakyat Malaysia ini, kita mempunyai hak. Apakah tanggung jawab yang kita kena buat? Bagaimanakah dia diaplikasikan? Itulah pendidikan sivik. Contoh, kita tuan-tuan dan puan di Malaysia ini, tentunya di jalan raya misalnya, pendidikan sivik kan, kita mempunyai hak berada di jalan raya. Semua rakyat mempunyai hak.
hebat untuk berada di jalan raya dalam keadaan aman, memandu keadaan aman, dengan ada lesen, kan semua kita ada hak, itu hak kita berada di jalan raya. Tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara tuan-tuan dan puan adalah memandu dengan bagus. Kita kena dapatkan lesen, memandu, belajar. Tidak boleh memandu tanpa lesen. Yang kedua, kena patuhi undang-undang jalan raya. Yang ketiga, kita punya kereta dalam keadaan baik. Mana boleh pandu kereta dalam keadaan yang tidak baik? Signal tidak betul, lampu pun tiada, cermin pun tiada kalau hujan macam mana? Brake pun tidak makan, naudzubillah. Dia akan menimbulkan macam-macam jalan raya. Jadi apakah dia punya pengamalan yang kita kena buat? Pengamalan yang kita kena buat yang pertamanya adalah kalau di sekolah kita ada pendidikan jalan raya. Ada anak-anak kita, ada juga pertandingan. Kemudian kita bagi melihat bagaimana kesan kemalangan dan sebagainya. Itu jauhkanlah macam mana mewujudkan sebagai seorang pengguna jalan raya yang terbaik. Ada, ambil aplikasi dia. Okey, seterusnya saya sambung balik tentang objektif kempen kepimpinan melalui teladan. Kepimpinan melalui teladan. Pemimpin-pemimpin yang ada, kamu tunjukkanlah teladan-teladan yang baik. Pertama, pemimpin menyedari tanggungjawab kepada negara, bangsa dan agama. Dahulukan agama lah. Biasanya kita dahulukan agama dahulu. Sebab agama yang memandu kita. Kemudian sebab Tuhan bagi peraturan dan suruhan. Jadi asal kita patuh saja, insya-Allah kita akan jadi warga negara yang bagus. Jadi pemimpin kena ada kuasai semua itu. Yang kedua adalah menjunjung cita-cita atau hasrat rukun negara. Ada 5 kan. Yang ketiga, berpegang teguh kepada teras perkhidmatan yang cemerlang. Bagaimana Anda menjadi seorang pekerja yang cemerlang? Ikut. Pastinya di situ ada semuanya, ada adab situ tuh, akhlak dan nilai. Yang keempat, menghayati nilai mulia kepimpinan. Pemimpin saya bagi tahu ada 2. Satu yang melalui bakat yang dia ada dan ke arah mulia sahaja ini, kemuliaan. Kemudian dia adalah yang dilatih. Dia ada kursus-kursus itu dilatih. Yang kelima adalah mengamalkan perilaku mulia kepimpinan. Sebagai seorang pemimpin, tirulah Rasulullah SAW dalam memimpin. Seorang yang hebat, mempunyai adab yang tinggi nilainya. Dan lihatlah kepada para ulama-ulama yang hebat, pemimpin, sahabat-sahabat Nabi, macam mana mereka memimpin. Ikut sahaja. Yang keenam, menyemerak contoh unggul kepimpinan yang bersih, cakap dan amanah. Kasih semerak lah. Sebagai seorang pemimpin, kita kasih semerak. Beritahu dan kita amalkan insya-Allah. Jadi insya-Allah, saya rasa itu saja untuk perkongsian ya, tentang amanah ini dan juga tentang rasuah. Jauhilah rasuah kerana ia boleh menghancurkan diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan, kita akan yang baik dari Allah SWT, yang kurang daripada diri saya sendiri, itulah ilmu adab yang kita kena kuasailah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay tune. Jangan lupa subscribe Suhailin Najimin channel.